الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmatnya, dengan hidayah dan taufik daripadanya kita dapat berkumpul pada pagi ini. Dan alhamdulillah saya pun pertama kalilah sampai ke surau ini. Jadi sebelum kita teruskan dengan kuliah kita pada pagi ini, eloklah juga saya perkenalkan diri saya kepada tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa semua. Sebab saya pun pertama kali mencuba. Nama saya Muhammad Masri bin Muhammad Ramli. Saya tinggal di Taman Jasa di Pangsapuri Lakeview di dekat Sungai Tua tu lah. Sekarang saya sedang melanjutkan pengajian dalam bidang Quran Sunnah di UiA Gombak, di peringkat PhD lah. Master saya dalam Quran Sunnah juga. Jadi alhamdulillah, kebanyakan kuliah saya berkaitan Al-Quran dengan hadis lah, tadabbur Al-Quran dan cerita hadis. Jadi insya-Allah pada pagi ini, seperti yang telah diberitahu kepada tuan-tuan, tajuk kita ialah sifat-sifat ahli syurga. Sifat-sifat ahli syurga, yang mana saya ambil daripada hadis yang ketiga atau keempat dalam kitab Jawami' Al-Kalim oleh Syekh As-Sa'di, yang mana dia mengumpulkan 99 hadis yang ringkas, Jawami' Al-Kalim. Hadis Nabi SAW dikurniakan Jawami' Al-Kalim. Maksudnya Nabi SAW sebut satu benda secara ringkas, tapi huraiannya, kandungannya sangat mendalam. Jadi pada pagi ini kita nak lihat siapakah orang yang berhak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kejayaan sebenar seseorang manusia ialah apabila kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita hidup kat dunia, kita datang ke masjid, kita ke surau, bahkan semua benda yang kita buat, kita habiskan masa kita dengan keluarga kita, kita pergi bekerja, cari rezeki, semua itu adalah usaha kita untuk menuju kepada kejayaan yang sebenar, iaitu masuk ke syurga Allah Subhanahu. Jadi pagi ni kita tak cerita benda yang terlalu tinggi-tinggi. Kita tak cerita tentang amal-amal yang terlalu tinggi, yang mungkin kadang kita rasa macam susahnya nak masuk syurga. Pagi ni kita nak cerita tentang kriteria yang paling minimum yang boleh dicapai oleh semua orang untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya bacakan sepotong hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna a'rabiyyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, anna a'rabiyyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ada seorang orang Badui, A'rabi, orang Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang Badui ini berkata, "Dullani ala amalin." Tunjukkan kepadaku. Dia kata kat Nabi SAW, tunjukkan kepadaku satu amal. Idza amiltuhu dakhaltul jannah. Yang mana bila aku melakukan amalan itu, maka aku akan masuk ke dalam syurga. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, ta'budullah, engkau sembah Allah Subhanahu Wa Taala, la tusyriku bihi syai'a, engkau tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu pun. Wa tuqimus salatal maktubah, engkau dirikan solat-solat yang fardu, yang wajib. Wa tuaddiz zakatal mafruḍah, dan engkau mengeluarkan, membayar zakat-zakat yang wajib. Wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Lalu jawab lelaki Badui tadi yang tanya tadi. Dia kata, wallazi nafsi biyadi, demi Allah Subhanahu Wa Taala yang diriku berada di tangannya, la azidu ala hadha. Dia kata, demi Allah, aku takkan tambah amal lain
selain daripada apa yang kau sebutkan ni. Dia kata kat Nabi SAW, demi Allah, itu je, aku buat ni je dah. Kalau kita jadi ustaz kita mengajar kan, sekali anak muda kan, oh ni je yang wajib ustaz, saya buat yang ni lah. Oh siapa malas buat wajib. Tapi tengok macam mana Nabi SAW. Nabi SAW ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan rahmat untuk seluruh alam. Nabi SAW ni bukan sekadar dihantar untuk orang-orang yang orang kata orang ahli sufi ke, orang-orang alim ke. Nabi SAW dihantar untuk semua. Sampailah ke tahap orang Arab Badui ni, selama dia cakap ke Nabi SAW, oh tu je, aku tak nak buat yang lain, aku buat yang ni je. La azidu ala hadha, aku takkan tambah. Falamma walla, apabila lelaki Badui itu beredar pergi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah, sesiapa di kalangan kamu yang suka untuk tengok seseorang daripada kalangan ahli syurga, falyanzur ila hadha, hendaklah dia tengok ke arah lelaki ini. Nabi SAW kata kepada para sahabat, nak tengok ahli syurga, tengok dekat orang Badui tadi. Tengok dekat orang Badui tadi. Dalam riwayat Muslim, hadis tadi Sahih Al-Bukhari, Muslim, lelaki itu berkata, wallazi nafsi biyadihi la azidu ala hadha syai'a, la azidu ala hadha syai'an abada. Aku takkan tambah apa-apa langsung selama-lamanya. Wala anqusu minhu, dan aku takkan kurangkan daripadanya sedikit. Jadi Arab Badui ni dia nak buat yang wajib saja. Dan dia akan takkan kurangkan daripada kewajipan tersebut. Maksudnya dia nak masuk syurga dengan dia buat amal-amal yang wajib saja. Jadi tuan-tuan, sebenarnya nak masuk syurga ni tak susah. Iaitu kita buat sahaja apa yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan ke atas diri kita, maka itu telah melayakkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita buat benda wajib, tuan-tuan, pertama, contoh pagi ni kita solat subuh. Bila kita solat subuh pagi ni, kita dapat pahala, confirm, InsyaAllah. Kalau solat kita terima semua, Allah terima solat kita, dapat pahala, terangkat daripada kita dosa. Sebab kalau kita tak solat subuh, kita dosa, dapat pahala, tak berdosa. Lepas tu, selain daripada dapat pahala dan tak berdosa, apa yang kita dapat? Diampuni dosa-dosa kita. Nabi SAW pernah tanya kepada para sahabat, apa pandangan kamu kalau seseorang yang di hadapan rumah dia ada sebatang sungai dan dia mandi 5 kali sehari, adakah masih ada tinggal baki-baki kotoran pada tubuh badan dia? Para sahabat kata tak ada. Maka Nabi SAW berkata, itulah solat. Jadi bila kita solat subuh pagi ni, kita dapat pahala, tak berdosa. Bukan itu saja, Allah ampunkan pula dosa-dosa kita. Allah ampunkan dosa kita. Dan dalam riwayat lain, orang yang solat fardu, antara satu solat fardu dengan solat fardu yang lain, macam hari ni subuh dengan zuhur, siapa yang solat fardu subuh lepas solat zuhur, dosa-dosa yang dia lakukan antara waktu subuh dan zuhur tu pun Allah Subhanahu Wa Taala ampuni. Siapa yang solat Jumaat, antara 2 Jumaat, Allah ampuni dosa mereka. Kita berwuduk, sebelum kita solat kita ambil wuduk. Apa dalam hadis Nabi SAW sebut? Bila seorang tu berwuduk, hadis yang panjang cerita, bila seseorang tu berwuduk, bila dia basuh muka, maka gugurlah bersama dengan air-air wuduk tersebut dosa yang dilakukan oleh mata dia. Bila dia basuh tangan, gugurlah dosa-dosa yang dilakukan dengan tangan dia. Bila dia basuh kaki, gugurlah dosa-dosa bersama air wuduk tadi, dosa-dosa yang kaki dia buat. Jadi dihapuskan dosa. Jadi tuan-tuan, sebenarnya nak masuk syurga senang. Nak masuk syurga senang. Jadi kewajipan pertama apa yang Nabi SAW cakap tadi?
sembah Allah Subhanahu wa taala dan tak mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Jadi itu perkara yang paling penting. Kita sebagai seorang Muslim nak masuk syurga, pastikan diri kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apa pun. Tuan-tuan, kadang-kadang sedih kita. Kita rajin solat, tutup aurat, semua kewajipan-kewajipan agama kita pun. Kita tambah pula dengan amalan-amalan sunat, rajin baca Quran, rajin berzikir, rajin solat duha. Tapi ada masalah sikit, kita pergi jumpa bomoh. Kalau kita tanya doktor-doktor yang merawat kanak-kanak bayi, yang doktor kat klinik apa tu, ibu dan anak tu, saya pernah terbaca ada seorang doktor tersebut, dia kata dia sedih bila budak-budak yang baru lahir dibawa ke klinik untuk check up kan, ada benang hitam lah, tangkai. Kita lahir anak, kita azankan kat telinga dia, sambut dengan kalimah tauhid. Lepas tu kita pergi pasang kat tangkai dia. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan kepada sial. Kan kalau dalam masyarakat kita, alhamdulillah sekarang dah tak ada dah kesialan bulan Safar. Kan siapa yang tuan-tuan mungkin tahulah, zaman saya dah tak ada dah. Di zaman saya tanya kat mak saya ni, mak saya cerita ada. Kalau masuk je bulan Safar, kita akan mandi untuk buang sial. Yang mandi bulan Safar tu, itu juga kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik ni akan datang dalam bentuk-bentuk moden. Kita jangan bayang bomoh-bomoh yang mensyirikkan Allah ni macam dalam TV tu yang digambarkan. Apa tu, pakai orang kata pakai tasbih besar tu, tengkorak kat rumah dia. Tak, bomoh zaman sekarang bukan macam tu. Pakai tie, pakai suit, tali leher, tersongkok, pakai apa, beg tu macam pergi pejabat tu, nampak moden. Tapi dia lah bomoh. Nak bayar mahal. Tuan-tuan nak datang solat free. Datang surau ni kena bayar tak? Nak jumpa bomoh, nak buat benda syirik kena bayar. Itu pun sanggup. Nak tauhidkan Allah Subhanahu wa taala free, percuma. Nak ngaji agama, masjid surau banyak, percuma. Tapi nak syirikkan Allah ni kena bayar. Nak jumpa bomoh, ingat bomoh tu nak luangkan masa consultation hour dia dengan kita. Mahal. Kalau tanya orang yang pergi bomoh, RM2,000 tu yang bomoh kaya. Tapi orang kita sanggup. Auzubillah min zalik. Sebahagian daripada kita sanggup nak laris perniagaan, guna sihir. Macam mana rezeki nak barakah? Syarat pertama nak masuk syurga Allah, tidak syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang-orang yang beriman, tuan-tuan, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sejahat mana pun dia, orang yang mentauhidkan Allah, tak mensyirikkan Allah, sejahat mana pun dia, penghujung dia akan masuk syurga juga. Cuma bezanya, ada orang beriman yang akan transit kat neraka dulu, masuk dulu neraka. Nauzubillah min zalik. Kita tak nak jadi macam tu. Kita nak masuk syurga terus. Tapi ending dia, pengakhiran dia, semua orang yang beriman yang mentauhidkan Allah, dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa mensyirikkannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dia mengampuni dosa-dosa yang lain bagi sesiapa yang dia kehendaki. Para mufassir, ulama tafsir menyatakan ayat ini menceritakan tentang orang yang tak bertaubat daripada dosa dia. Sebab kalau orang yang bertaubat, memang Allah ampuni. At-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Sesiapa yang bertaubat daripada dosanya, maka dia seperti orang yang tidak ada dosa. Jadi ayat yang saya baca tadi berkaitan orang yang tak bertaubat daripada dosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik.
iaitu merujuk kepada orang yang buat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak bertaubat daripada dosa syirik itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Macam mana pula dengan dosa-dosa selain syirik yang orang tak bertaubat daripadanya? Kata Allah, dan dia mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi sesiapa yang dia kenali. Tuan-tuan, kadang-kadang kita sensitif dengan perkara-perkara lain. Betul lah, dosa-dosa besar banyak. Berzina, minum arak, berjudi. Kita rasa jijik dengan semua itu. Kalau babi lagi lah memang jijik habis lah kita. Memang tengok pun tak nak. Kalau lori babi tu lalu depan kita pun kita siapa ni? Babi. Kenapa dibenarkan lalu kat jalan raya ni? Marah kita. Tapi bila sebahagian daripada kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang perkara-perkara kesyirikan ini diajar dalam masjid-masjid, tangkal mangkal ini diajar dalam masjid. Saya tengok kadang-kadang dalam video ada yang mengajar kat masjid, dia kata, kalau ni apa tips nak bagi elak motosikal kena curi. Toreh nombor apa kan, nombor 2, 4, 6, apa macam tu lah. Saya pun tak hafal. Jangan buat pula kan. Tangkal diajar dalam masjid. Yang mengajar pula macam kita, macam saya, pakai kopiah, pakai serban dan janggut, pakai jubah. Dia dengar, oh, itu bukan ajaran Islam. Itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak masuk syurga kalau benda yang pertama, kewajipan pertama sebagai seorang Muslim kita tak lepas? Jadi tuan-tuan, tengok diri kita. Ada tak kita buat benda-benda yang syirik ni? Kadang-kadang kita bomoh dan semisalnya, tangkal-tangkal dan semisalnya. Kemudian kewajipan kedua kita sebagai seorang Muslim, mendirikan solat yang fardu. Mendirikan solat fardu. Kemudian membayar zakat. Disebutkan sini zakat yang fardu sebab sedekah ada yang sunat. Jadi kalau dalam Al-Quran kadang-kadang sedekah itu bermaksud zakat. Jadi sedekah yang fardu itu zakat. Dan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kalau kita dapat buat perkara-perkara yang wajib ni tuan-tuan, insya-Allah dapat masuk syurga. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkir janji dia. Nabi SAW tak pernah nipu. Bila Nabi SAW cakap macam ni, maksudnya inilah minimum untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi susah ke senang betul masuk syurga? Senang je. Solat fardu, bayar zakat, puasa bulan Ramadan, tauhidkan Allah, jangan sembah selain Allah. Kita mana ada pergi kat pokok ke topekong pergi duduk minta kat situ. Senang je. Kita lihat hadis yang lain. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam an-Nu'man bin Qawqal. Jabir radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nu'man bin Qawqal datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktuba?" Apa pandangan kamu kalau seandainya aku mendirikan solat-solat fardu, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan perkara yang haram, wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan perkara yang halal, adkhulul jannah, adakah aku dapat masuk syurga? Dia tanya kat Nabi SAW. Kalau aku solat fardu dan aku haramkan benda yang Allah haramkan, dan aku halalkan benda yang Allah halalkan, cukup tak untuk aku masuk syurga? Nabi SAW menjawab, Naam, ya, cukup. Maksudnya tuan-tuan, kita buat benda wajib, apa yang Allah halalkan kita halalkan, apa yang Allah haramkan kita haramkan. Jangan menghalalkan benda yang haram walaupun kita buat. Tuan-tuan, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam ni buat dosa. Wa khairul khata'in tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu ialah orang yang bertaubat. Kita semua buat dosa, kita semua pasti ada dosa. Tapi satu perkara yang kita jangan buat, jangan defend dosa yang kita buat. Jangan apatah lagi sampai ke tahap kita tak apa buat benda tu. Menghalalkan perkara yang haram boleh sampai ke tahap terkeluar kita daripada daerah keimanan. Nak jadi orang beriman bukan syarat tak ada dosa, bukan. Para sahabat pun ada dosa.
Tapi jangan sesekali kita nak pertahankan benda yang kita buat, kita halalkan benda yang haram. Ataupun kita tak suka satu perkara, kita haramkan pula benda yang Allah Subhanahu Wa Taala halalkan. Kadang-kadang ni kita ialah kita tak makan banyak benda. Kadang-kadang ialah bukan tempat kita punya makanan, selera kita tak kena. Tak apalah, tak payah makan. Tapi jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang macam kita rasa benda tu haram. Sama juga tuan-tuan, apa hukum kita makan makanan yang disediakan oleh orang bukan Islam? Ini penting ni kadang-kadang. Kita nak elak syubhat satu perkara, tapi kita mengeluarkan kenyataan-kenyataan seolah perkara tersebut haram, itu bahaya. Yelah, orang bukan Islam dia ada berbagai budaya dia. Ada yang makan macam kita je. Contoh, kalau orang India, dia jual putu mayam, bahan-bahan buat putu mayam pun dia. Kita tak nak makan tak apa. Tapi saya teringat tu, zaman saya sekolah, adik kawan kata, kenapa dia tutup? Dia beli putu mayam dekat orang India, orang Hindu. Saya kata, kenapa? Dia orang bukan Islam tak? Saya kata, yelah, kenapa? Apa masalah dia? Putu mayam, dia bukan beli kari ayam. Ayam kena sembelih, mungkin orang tak sembelih. Putu mayam, apa bahan buat putu mayam? Kalau kita tak selera makan tak pun. Tapi jangan sampai kita nak cakap benda tu tak boleh. Tak nak makan tak apa, nak berhati-hati tak apa, bagus. Tapi berhati-hati juga dengan perkataan itu. Jangan sampai kita haramkan perkara-perkara yang halal. Jadi mudah dia masuk syurga. Apa Allah kata halal? Halal. Apa Allah kata haram? Haram. Kita lihat satu hadis lagi. Hadis tadi hadis Sahih Muslim. An Abi Ayyub, daripada Abu Ayyub radhiyallahu anhu, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata, "Dullani ala amali." Tunjukkan kepadaku satu amal. Amaluhu, yang mana kalau aku buat, yudnini minal jannah, ia akan mendekatkan aku ke syurga. Wa yubaiduni minan nar, dan ia akan menjauhkan aku daripada neraka. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, ta'budullah, sembah Allah, la tusyriku bihi syai'an, dan kau tak syirikannya dengan sesuatu pun. Wa tuqimus salat, kau dirikan salat. Wa tu'tiz zakah, kau bayar zakat. Wa tasilu za rahimik, wa tasilu za rahimik, dan engkau menjalinkan hubungan silaturahim. Dalam hadis ni Nabi SAW sebut menjalinkan silaturahim. Menjalinkan silaturahim ni kewajipan. Cuma bila sebut silaturahim ni, kalau dalam konteks bahasa Melayu kita, silaturahim ni kita guna meluas dengan semua orang kan, dengan jiran lah, dengan masyarakat. Tak, silaturahim ni kalau dalam konteks yang disebutkan oleh Nabi SAW, dia merujuk orang yang ada hubungan kekerabatan dengan kita, adik-beradik kita, makcik pakcik kita. Rahim tu dia merujuk pada rahim seorang wanita. Maksudnya orang yang mempunyai ikatan rahim dengan kita. Jadi makin rapat hubungan, maksudnya lagi direct hubungan tu. Contoh adik-beradik kita, lagi direct lah hubungan rahim kita dengan mereka, maka lagi penting kita menjaga hubungan silaturahim. Jadi para ulama uraikan, apa maksud kita menjalinkan hubungan silaturahim? Maksudnya kita buat baik dekat orang yang ada hubungan silaturahim dengan kita. Bila mereka dalam kesusahan, kita tolong, kita tegur kalau mereka buat salah. Bukanlah maksud menjalinkan hubungan silaturahim itu kena setiap hari telefon dan sebagainya. Tak, bukan macam tu. Tapi masa kita buat, kita tunaikan hak-hak mereka sebagai seorang ahli keluarga kita, sebagai seorang muslim. Lalu lagi ni, falamma adbara, bila dia beredar, maka Nabi SAW sebut, intamassaka bima umira bihi, kalaulah dia benar-benar berpegang dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Maksudnya kalau lelaki ni betul-betul buat apa yang dikatakan itu, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Syekh Sa'di menyebutkan telah banyak hadis-hadis yang menyebutkan perkara ini, yang mana semua ini menunjukkan, semua hadis ini walaupun berbeza, dengan lafaz yang berbeza, isi kandungan yang berbeza, kesemuanya menunjukkan bahawa sesiapa yang menunaikan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan ke atas dirinya,
maka dia pasti akan masuk syurga Allah Subhanahu. Sesiapa yang menjauhi perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka dia berhak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan terselamat daripada api neraka. Dan orang-orang yang macam ini, dia tak buat benda sunat, dia tak pergi solat tarawih, dia buat benda wajib je. Maka sesiapa yang macam ni keadaan dia cukup buat benda-benda yang wajib dan jauhi perkara-perkara yang haram, maka dialah orang bertakwa. Dia dianggap orang yang berjaya, dan dia adalah orang yang berada di jalan yang lurus. Jadi tuan-tuan, tak susah pun sebenarnya nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala ni. Kita buat sahaja apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Syurga ni senang dia nak masuknya sampai dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Diriwayatkan Nabi SAW bersabda, Al-jannatu aqrabu ila ahadikum. Syurga itu lebih dekat kepada salah seorang daripada kamu min syiraki na'li. Min syiraki na'li. Lebih dekat kepada seseorang itu berbanding tali kasut dia. Wan naru mislu zalik. Dan neraka pun macam tu juga, kata Nabi SAW. Apa maksud Nabi SAW bahawa syurga itu lebih dekat dengan seseorang berbanding tali kasut ni, dan neraka juga begitu? Nak menunjukkan senang dia masuk syurga ni. Tuan-tuan, nak masuk syurga senang. Tapi dalam hadis ni juga sebut wan naru mislu zalik. Neraka pun macam tu juga. Nak masuk syurga senang, nak masuk neraka pun senang. Hadis sebut syurga tu lagi dekat, neraka tu pun lagi dekat. Jadi dua-dua dekat. Nak masuk dua-dua senang. Ibnu Battal menyatakan, pada hadis ini menunjukkan bahawa perkara-perkara ketaatan yang kita lakukan akan membawa kepada musilatun ilal jannah, akan membawa seseorang ke syurga. Wa annal ma'siyah, adapun maksiat, perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan, muqarribatun ilan nar, akan mendekatkan pelakunya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ta'ah wal ma'siyah, sesungguhnya perbuatan-perbuatan ketaatan dan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, qad takunu fi aisaril asya', ia boleh berlaku dalam perkara-perkara yang sangat mudah. Perkara-perkara yang sangat mudah. Nak masuk neraka pun tak payah buat benda-benda besar pun, sebagaimana nak masuk syurga. Kata Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, hendaklah seseorang tidak memandang remeh melakukan kebaikan yang kecil, dan tidak memandang enteng dalam menjauhi maksiat yang dilihat kecil. Sesungguhnya dia tidak tahu kebaikan yang manakah Allah Subhanahu wa taala akan rahmati dia dengannya, atau kejahatan manakah yang akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka ke atasnya. Kemudian Al-Imam Ibn Hajar menukilkan perkataan Ibn Jauzi. Ibn Hajar ni ulama hadis dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dia menghuraikan kitab Sahih Al-Bukhari dan banyak lagi. Kemudian dinukilkan pula perkataan Ibn Jauzi. Ibn Jauzi ni pula ulama daripada mazhab Hanbali. Dia banyaklah menulis karya-karya berkaitan hadis, karya-karya yang berkaitan pencucian jiwa, kitab Talbis Iblis, Sayyidul Khatir, dan banyak lagi lah. Ibn Jauzi kata, hadis ini bermaksud senangnya untuk memperolehi syurga. Dengan cara apa kata dia? Macam mana nak masuk syurga? Bitashihil qasdi, dengan memperbetulkan tujuan atau niat kita melakukan sesuatu perkara. Wa fi'lit ta'ati, dan dengan melakukan ketaatan. Jadi kata Ibn Jauzi, nak masuk syurga senang. Pertama, betulkan niat kita. Sebab apa tuan-tuan? Kita nak masuk syurga, kita dengan cara kita beramal. Bukan masuk amal ni harga syurga tu. Syurga ni lagi mahal daripada amalan-amalan kita. So kadang-kadang kita buat satu amal sikit, tapi Allah Subhanahu wa taala bagi banyak kat kita. Jadi amal ni bukan harga syurga tu. Amal ni cuma usaha kita untuk masuk syurga. Jadi perkara pertama yang kita buat, betulkan niat kita. Sebab ada dua syarat untuk amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pertama, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, cara kita betul menepati syariat. Kita sedekah ikhlas, tapi kita buat macam Robin Hood, pergi rompak rumah orang, itu sedekah. Allah tak terima. Dalam Islam tak ada macam tu. Cara kena betul juga. Kita solat banyak-banyak, qiyamul lail, tapi tak ikhlas pun Allah tak terima. Jadi dalam Islam, untuk amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena betul pada zahir dan batin. Betul pada zahir maksudnya pada cara kita beribadah tersebut, cara kita lakukan amalan tersebut. Zahir ni yang nampak lah. Betul pada batin pula ialah pada niat kita. Kenapa kita buat satu perkara? Kenapa saya datang solat subuh kat surau Al-Ihsan pagi ni? Kena betulkan niat kita. Bila dua syarat ini dipenuhi, cara betul, niat betul, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Ibnu Jauzi, dia kata tadi nak masuk syurga senang, betulkan niat, betulkan amalan. Wan naru kadzalik. Dia kata neraka pun macam tu juga. Senang juga. Macam mana nak masuk neraka kata dia? Bimuwafaqatil hawa. Dengan mengikut hawa nafsu. Wa fi'lil ma'siyah. Dengan cara melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, amal-amal kebaikan akan mendekatkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amal-amal kemaksiatan akan dekatkan kita kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amal-amal kebaikan ada yang fardu, ada yang sunat. Syarat minimum nak masuk syurga ialah dengan kita buat amal-amal yang fardu. Buat amal yang fardu dan tinggalkan maksiat, insya-Allah ahli syurga kita. Tapi tuan-tuan, kenapa, apa yang susah sebenarnya nak masuk syurga? Kita dah kata tadi nak masuk syurga senang. Tetapi kenapa sebahagian manusia dia memilih jalan yang sukar? Tuan-tuan, kita nak buat benda baik, tak ada siapa marah. Orang kalau dia, contoh saya bagi contoh mudah, perkahwinan. Kita nak kahwin, kita beritahu orang, kita tak malu nak beritahu orang kita kahwin. Buat kenduri ramai-ramai, ajak semua orang, oh saya kahwin, satu kampung datang. Sebab kita tak malu, sebab kita buat benda betul. Tapi tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, kalau orang nak berzina, buat maksiat, sorok-sorok, takut orang nampak, takut kena tangkap, takutlah kantor dan semisalnya. Susah. Nak minum air sirap senang. Minum arak kena sorok-sorok, dah lah harga mahal. Saya nak tunjuk macam mana benda halal senang, benda haram susah. Tapi kenapa sebahagian manusia dia pilih benda yang susah? Kita kalau logik akal kita, rasional kita pilih jalan yang senang lah. Dah lah senang bawa masuk syurga pula tu. Ini pun dipilih jalan yang susah, yang kalau kena tangkap habis pula, lepas tu masuk neraka pula. Kenapa ada sebahagian manusia, na'udzubillah min zalik, dia pilih jalan yang sukar ini juga? Kita tengok hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih dan sahih Al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujibatin nar bisyahawat." Neraka ini dihijab dengan perkara-perkara syahwat. Syahwat ni benda-benda yang menarik nafsu gitu. Wa hujibatil jannah, dan syurga ini pula dihijab dengan apa? Bil makarih, dengan perkara-perkara yang Allah tak suka. Perkara senang, tapi Allah tak suka. Nak bangun pagi solat subuh, senang je sebenarnya. Kunci jam, tidur awal, bangun solat subuh. Lepas tu pada hujung minggu ngantuk, tidur balik. Kita nak kata dalam konteks orang yang tak nak solat duha, tak nak zikir apa kan, dia nak buat benda wajib kan, senang je. Bangun solat subuh, ambil wuduk, solat subuh, lepas tu tidur balik. Tak susah. Tapi kenapa neraka ni dia selaputi dengan perkara-perkara yang manusia suka? Aduh ustaz, nak bangun pagi ni tidur lagi best ustaz. Sejuk lah tu, rumah ada aircon, kau musim hujan lagi lah. Syurga diselaputi dengan perkara-perkara yang manusia tak suka. Bukan maksud dia tak boleh tinggalkan benda tu, tapi benda tu susah lah. Nak ambil wuduk lah ustaz, tak susah, tapi dia tak suka nama. Jadi sebenarnya
Nak masuk syurga senang. Dari sudut kemampuan melakukannya senang. Tapi yang menukarkannya ialah gangguan-gangguan pada syahwat kita. Tarikan tersebut. Tarikan itulah yang kadang-kadang menyebabkan kita sanggup buat perkara maksiat walaupun susah, walaupun melanggar undang-undang. Bukan setakat dosa ke akhirat, bahkan melanggar undang-undang, kalau kena tangkap malu semua. Tapi sebab syahwat tu tarikan dia kuat sayang. Dia tarik kita buat perkara tersebut. Dia tarik sampai kita tinggalkan benda yang mudah, sampai kita bersusah-susah pula nak masuk ke dalam neraka tu. Macam kita berusaha pula nak masuk neraka. Nak masuk neraka kena menyuruh daripada orang supaya orang tak nampak buat dosa pula. Dalam riwayat At-Tirmizi lebih terperinci diterangkan. Abu Hurairah meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannah." Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan syurga dan neraka, arsala Jibril ilal jannah. Allah hantar Jibril ke syurga. Faqala, lalu Allah katakan Jibril, "Unzur ilaiha." Pergi tengok syurga tu. "Wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha." Pergi tengok syurga tu dan tengok apa yang telah aku sediakan untuk penghuni syurga nanti. Lalu Jibril pergi. Faja'aha, dia pun sampai kat syurga. Wa nazara ilaiha, dan dia tengok ke arah syurga tersebut. Wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha, dan dia tengok benda-benda yang Allah sediakan untuk orang yang dapat masuk syurga. Faraja'a ilaihi, lalu Jibril pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, "Fa wa'izzatik," demi kemuliaan-Mu ya Allah, "la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha." Tak ada seorang pun yang dengar tentang syurga ini, yang tahu tentang nikmat-nikmat syurga ini, kecuali dia pasti akan masuk ke dalam syurga. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah sebut apa? Fa amara biha. Tadi Jibril tengok kali pertama dia kata semua orang mesti masuk syurga lah. Semua orang yang tahu pasal syurga ni mesti dia nak masuk syurga. Mesti dia buat amal-amal yang akan masuk syurga. Kali kedua Allah sebut fa amara biha. Nabi SAW sebut fa amara biha. Allah suruh Nabi Jibril pergi lagi sekali kat syurga. Fa huffat bil makarih. Dan ketika ini syurga telah diselaputi dengan perkara-perkara yang manusia tak suka. Faqal, lalu Allah kata, Allah kata arahkan agar syurga itu diselaputi dengan benda-benda yang manusia tak suka. Allah kata kepada Jibril, "Irji' ilaiha." Pergilah kembali ke syurga. Tengok lagi sekali. "Fanzur ila ma a'dadtu li ahliha fiha." Dan tengok apa yang aku sediakan untuk penghuni dia. Faraja'a ilaiha, lalu Jibril kembali ke syurga. Fa idza hiya qad huffat bil makarih. Fa'idha hiya qad huffat bil makarih. Dia mendapati bahawa syurga telah diselaputi, diselubungi dengan perkara-perkara yang manusia tak suka. Makarih, makarih ni benda yang orang tak suka. Faraja'a ilaihi, dia kembali kepada Allah. Dia kata, "Wa izzatik," demi kemuliaan ya Allah, "laqad khiftu," dia kata, "Demi Allah ya Allah, demi kemuliaan-Mu, sesungguhnya aku takut alla yadkhulaha ahad." Aku takut tak ada seorang pun masuk syurga nanti. Jadi tuan-tuan, yang menyebabkan manusia terhadang daripada syurga ialah hawa nafsu. Sebab kali-kali pertama Allah tunjukkan nikmat-nikmat syurga pada Jibril. Jibril kata ini kalau orang tahu pasal syurga ni semua berebut nak masuk. Tapi kali kedua syurga masih ada, nikmat masih ada, tapi di sekeliling syurga itu diselubungi dengan perkara-perkara yang manusia tak suka. Nak masuk syurga kena solat, nak masuk syurga kena jauhi syirik, nak masuk syurga kena bayar zakat. Benda yang manusia mampu tapi manusia tak suka. Lepas tu Allah kata kepada Jibril, "Izhab ilan nar," pergilah pula ke neraka. "Fanzur ilaiha," kau tengok apa yang ada dalam neraka. "Wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha," dan tengok apa yang aku sediakan untuk penghuni neraka nanti.
fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'dha faraja'a ilayhi. Neraka ketika itu dalam keadaan disebutkan hadis dalam keadaan macam tindih menindih atas satu sama lain. Kemudian Jibril bilang kepada Allah, dia kata, wa izzatu, demi kemuliaan ya Allah, la yasma'u biha ahad fa yadkhulaha. Tak akan ada seseorang yang mendengar tentang neraka lalu dia masuk neraka. Dia nak bagi tahu seseorang manusia ni bila dia tahu tentang neraka, dia tengok isi kandungan neraka, apa seksaan yang ada kat neraka, semua manusia tak nak masuk neraka. Lepas tu fa'amara biha, Allah suruh buat fahuffat bisyahawat, lalu neraka itu diselubungi, dikelilingi dengan perkara-perkara syahwat. Lalu Allah katakan Jibril, irji' ilaiha, pergi balik ke neraka. Faraja'a ilaiha, dia kembali ke neraka. Dia balik kat Allah, dia kata, wa izzatik, demi kemuliaan ya Allah, laqad khashitu, aku takut ya Allah, alla yanjuwa minha ahadun illa dakhalah. Dia kata, aku takut tidak ada seorang pun yang terselamat daripadanya, melainkan mereka akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis hasan sahih riwayat Tirmizi. Jadi tuan-tuan, kita dah nampak dah kenapa orang susah nak lakukan kewajipan. Kenapa orang suka buat maksiat? Bukan sebab maksiat itu senang, bukan sebab melakukan ketaatan, melakukan benda yang wajib itu susah, tapi sebab tarikan nafsu syahwat. Jadi Allah Alam tuan-tuan, pagi ni saya terpaksa habiskan awal sebab nak kena hantar anak saya ke dia sukan dekat UIA 7.30, kena terus pergi. Jadi biasa kuliah semua saya sampai 7.30, tapi hari ni saya terpaksa habiskan awal lah, 15 minit awal dari kebiasaan saya. Jadi insyaAllah kalau ada rezeki, orang kata apa, ada jodoh, kalau Allah izinkan, kita bertemu lagi untuk sambung lagi huraian hadis-hadis dalam kitab Jawami' al-Kalim. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita sampaikan, saya kongsikan pada hari ini bermanfaat untuk diri saya, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa semua. Dan jika ada silap dan salah dalam perkataan saya mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.